tanpa melemahkan masa, kita akan belajar hari ini topik baru bertajuk sebatian karbon. Malam ini kita nak tengok 2.1 subtopik 2.1 jenis-jenis sebatian karbon. So background ni pun karbon dah coal, arang batu. Okey, so macam biasa kita mulakan dengan surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paparan slide nampak? Nampak? PowerPoint keluar tak? Nampak, tapi kosong je. Memang kosong. Sebab okay. Next lagi, okey. Kalau macam tu, okey. Alright, jadi kita pergi mukadimah. Mari kita fikirkan. So ini berkaitan dengan bab sebatian karbon lah. Apakah sumber bahan mentah untuk industri petrokimia? Maksudnya macam minyak petrol tu kan? Dan apakah pula bahan kimia yang menjadi komposisi atau asas utama dalam sanitizer yang kita tengah guna sekarang? Dan spray minyak wangi. Apakah bahan kimia yang menyebabkan bau terhasil pada buah-buahan kan? Buahan ada bau dia tersendiri, bau wangi, bau buah dan juga minyak wangi. Dan dengan topik yang kita mula belajar malam ini, sebatian karbon. Okey, jadi untuk malam ini kita nak lihat 2.1, subtopik 2.1. Boleh rujuk buku teks, buku surat apa tadi? Muka surat 64. 64. Jenis-jenis sebatian karbon. Okey, jadi pelajar sepatutnya boleh memahami sebatian karbon. Boleh menjelaskan apakah dia sebatian karbon. Dan juga menerangkan sumber daripada sumber hidrokarbon. Ada dua yang berbeza. Karbon. Okey, kat situ. Dia lari sekejap. Okey, ada karbon. Lepas tu kita ada hidrokarbon. Dua benda yang berbeza. Okey, so contohnya yang kat sini. Kita ada plastik. Kita ada pakaian. Kita ada bahan bakar. Dan kita ada makanan. So ini adalah sebatian karbon. Okay. So apakah dia sebatian karbon? Daripada nama tu, dia memberi makna. Sebatian karbon, jadi awak fikir logik lah, mestilah bahan utama dia mesti ada karbon. Sebatian, so ni definisi dia. Sebatian yang mengandungi karbon sebagai unsur juzuknya. Maksudnya mesti ada karbon. So kalau kita tengok kat sini dalam struktur molekul ini, formula struktur ini yang dilukis dalam bentuk 3D 2D. 2D, kalau 3D kita nampak pusing kan. Okay, so ada karbon. So ini karbon lah, karbon C . So kalau ada karbon saja, kita namakan dia, kita kelaskan dia sebagai sebatian karbon. So sebatian karbon dikelaskan kepada dua, organik dan juga bukan organik. Okay, so apakah dia sebatian organik? Sebatian organik, sebatian yang berasal daripada benda hidup. Jadi sebatian yang berasal daripada benda hidup adalah sebatian karbon
Organik. Okey. Okey, kena jelas Sebagai karbon ada C. Okey, macam tu. Dan kalau organik berasal daripada benda hidup. Okey. Dan mengandungi unsur-unsur karbon. Mesti ada unsur karbon lah sebab kita fokus sekarang seperti karbon. Yang terikat secara kovalent. So bila dengan C ni mesti ikatan kovalent. Masih ingat dulu kita ada sebatian ikatan ionik. Ingat tak ionik antara unsur apa dengan apa? Kita ada ikatan kovalent. Ingat lagi tak? Ikatan. Ingat lagi tak? Ni senyap-senyap risau terputus. Ada ke ni? Ada orang ke? 5A, 5B. Ada. Ikatan ini antara unsur apa dan unsur apa? Ulang kaji. Nak SPM dah ni. Ion. Dah hilang daripada radar dah. Unsur apa dengan unsur apa? Tak ingat dah kan? L dengan BL. Apa dia tu? Logam dengan bukan logam. Logam dengan bukan logam. Manakala kalau covalent ni antara bukan logam dan bukan logam. Okay? So, macam tu. Okay. Tu selesai untuk sebatian organik. Sebatian tak organik, kalau tadi hidup, ini sebatian yang berasal daripada benda bukan hidup. Contohlah. Sebatian berasal daripada benda hidup. Contoh kan, minyak kan. Minyak ada daripada tumbuhan. Okay, minyak sayuran. Ada yang berasal daripada binatang, haiwan. Ini hidup lah. Kalau sebatian tak organik, contohnya kalsium karbonat. Apa benda kalsium karbonat ni? Batu, kapur. Yang digunakan dalam marmar, mozaik tu. Okay. Alright, itu sebatian karbon. Ingat, ada dua. Apa unsur sebatian karbon? Syarat sebatian karbon ada C. So dikelaskan sebatian organik, hidup. Tak organik, benda bukan hidup. Itu keywords dia lah. So tarifan yang panjang lah, awak kena ingat lah. Rujuk buku teks. Apa-apa tarifan, kena rujuk buku teks. Okay, jadi sekarang hidrokarbon. Okay, boleh teka tak? Tadi karbon, ada unsur karbon. Kalau hidrokarbon? Ada unsur hidrogen. Hidrogen. Karbon. Dan, okay, bagus. Ada H dan C sahaja. Kena mention sahaja. Hidrokarbon adalah sebatian karbon yang mempunyai terdiri pada hidrogen dan unsur karbon sahaja. Okay, ingat perkataan sahaja kat belakang tu. Cikgu risaukan takut dalam penakrifan dalam ujian sebenar nanti takut tak dijelaskan sahaja ni, takut tak diberi markah. So mesti ingatlah perkataan sahaja. Mesti ada sahaja. Okey, jadi mesti ada hidrogen dan karbon sahaja. Contoh petrol, kita ada gas asli. Manakala bukan hidrokarbon, dia ada karbon. Dia ada karbon. Dia ada hidrogen. Dia boleh ada hidrogen. Tetapi dia ada unsur lain. Seperti O, iaitu oksigen, nitrogen dan fosforus. Ataupun halogen, kumpulan 17. So sebab itu pentingnya perkataan sahaja kat sini. Maksudnya sahaja hidrokarbon. Okay, mudah saja kat situ. So contoh kat sini. Kalau seperti awak dah belajar biologi kan, protein CHNO, kanji C6H12O6 kan. So ada C, ada H dan O. Lemak CHO, alkohol CHO. Protein dia ada nitrogen tambahan. Okay.
Right. Seterusnya. Okay, so ada apa-apa soalan setakat ni? Boleh? Tak ada, Boleh. Okay, jadi tadi karbon. Lepas tu hidrokarbon. Dan bukan hidrokarbon. Sekarang hidrokarbon pula dipecahkan kepada dua. Ingat balik, jangan tertukar-tukar. Hidrokarbon ni H dan C. H dan C. So, hidrokarbon ada dua jenis pula. Iaitu hidrokarbon tepu. Dan juga hidrokarbon yang berlawanan dengan dia tak tepu. Alright, jadi apa maksud tepu? Okay, hidrokarbon yang mempunyai hanya ikatan tunggal. Jadi, awak kena ingat balik bab ikatan dalam tingkatan 4. Antara atom karbon. Okay, apa yang dimaksudkan dengan ikatan tunggal? Okay, kita tengok kat sini. Okay, antara C yang pertama ni, C2, C3 ni, ada 3 C So, awak tengok ni, dia hanya tunggal. Kalau double bond, macam ni. So, ini ikatan tunggal antara atom, karbon dan karbon. Dia karbon-karbon, bukan karbon dengan lain. Dia antara atom karbon. Jadi, jangan tertinggal. Tarifkan hidrokarbon tepu. Awak pun jawab. Hidrokarbon yang mempunyai hanya ikatan tunggal. Itu salah. Dia mesti antara atom karbon. Bila awak berhenti ikatan tunggal saja kat sini, maksudnya CH pun tunggal. Tapi kalau ada macam ni, ni double kan? Double bond. Jadi takrifan dia tak cukup. Dia mesti ikatan tunggal antara atom karbon. Jadi sini C dengan sini C, sorry. C. Sekarang C dengan C kat sini double. Jadi dia bukan tunggal. So ini dipanggil hidrokarbon tak tepu. Ada sekurang-kurangnya satu ikatan ganda dua. Sekurang-kurangnya dia boleh jadi dua atau tiga. Dia boleh jadi dua atau tiga. Tapi dalam SPM ni kita jumpa satulah ikatan tunggal, ikatan double. Okay. Alright, jadi ini ikatan ganda dua. Ini ganda tiga. Okay, jadi itu tak tepu. Okay, ingat antara atom karbon. Bukan dengan atom lain. So, kita fokus sekarang. Tepu tak tepu ni ikatan C dengan C. Fokus kat situ. Okay, bukannya ikatan C dengan atom yang lain. Alright. So ini aktiviti ni ada dalam buku teks awak. So kalau kat sekolah ni boleh buat. Tapi boleh juga buat kat rumah kan. Masa banyak sekarang berada di rumah. Boleh buat sendiri. Kelaskan sebahagian berikut kepada sebahagian organik atau sebahagian tak organik. Atau kita test. Kita test lah nombor 1. Okay. Kelaskan sebahagian berikut. Ni ada ramai kan. Nak tengok yang lelaki ada tak ni. Tengok dah Google. Mike dengar Mike dengar? Dengar. Cuma kamera jadi pelik. Ya jadi hijau. Okey, dah. Ada. Okey. Lain-lain tu tengok lagi. Kita nak jawab. Organik atau tak organik? Sudah. Kalau tak ada jawapan, kita ke IV. Suruh awak jawab. Yang mana awak kenal?
Plumber karbonat. Organik tak organik? Okey, nampak gayanya memang tak boleh nak jawab lagi kan? Kalau macam tu, cikgu tinggalkan sebagai kerja awak lah. Cuba study. Tak pernah istilah propanol, lupa pula Okey, so ini memang perlu dibuat dalam kumpulan sepatutnya. Tapi awak boleh buat kat rumah. Awak tengoklah propanol tu berasal daripada apa, hidup ke tak hidup, daripada hidupan ataupun daripada benda bukan hidup. Jadi kalau hidup, sebatian organik. Kalau tak hidup, sebatian tak organik. Okay. Yang mana yang antara A sampai E ni yang awak tahu? Organik atau cikgu yang yakin lah, yang boleh confident awak boleh jawab. Ada dua unsur, yang dua sebatian yang awak boleh, sepatutnya boleh kelaskan. Benda hidup daripada benda hidup ataupun benda bukan hidup. Sebagai pelajar biologi. Senyap juga. Senyap takut terputus ya. Lain-lain. Ada Syarif, ada Syakir. Glukosa. Sebatian organik. Organik. Okey, sebab daripada benda hidup kan. Tumbuh-tumbuhan menghasilkan glukosa daripada proses fotosintesis. So betul, sebatian organik. Karbon dioksida? Bukan organik. Okey, bukan organik. Jadi ACE ni cuba cari buat ni sikit. Buat study sikit Cikgu, propanol bahan organik. Sebatian organik. Okey, sebab apa? Sebab dia alkohol. Alkohol daripada apa? Sebatian organik. Daripada apa biasa kalau alkohol ni? Okey, alkohol boleh awak akan jumpa penampaian. Penampaian ni yeast kan? Yeast kita campur dengan glukosa, macam buat donat tu. Kalau pernah tengok lah ataupun pernah buat donat, yeast kita campur susu kan? Tak tahulah mak awak buat macam mana. Susu ataupun gula mungkin, dia akan naik. So itu berlakunya proses penampaian. Kalau awak biarkan, dia akan berlaku proses penampaian, ada berbuih-buih tu So itu kita akan tengok nanti dengan lebih detail dalam sebatian alkohol. Okey, tak apa, kita teruskan lagi. So ini learning objective iaitu yang kedua. Learning objective yang kedua, sumber hidrokarbon. Okey. So nak balik tadi, ada dua objektif yang kita nak jelaskan malam ni, memahami sebatian karbon dan juga menerangkan sumber hidrokarbon. Mana tadi? Ini. Sumber sumber hidrokarbon. Okey. Jadi sumber hidrokarbon, apa dia hidrokarbon tadi? Unsur yang mempunyai hidrogen dan karbon saja. Okey, contohnya petroleum atau minyak mentah. Right, jadi antara dua proses yang menghasilkan, ni kita belajar sekarang sumber yang menghasilkan hidrokarbon. Yang pertama, penyulingan berperingkat, fractional distillation bahasa Inggerisnya. Fractional distillation. Kukul awak nak tengok dengan detail dalam bahasa double L. Distillation. Rasanya lah. Kalau cikgu silap nanti cek balik lah. Okey, berperingkat hidrokarbon diasingkan pada suhu berlainan mengikut saiz hidrokarbon. Kita akan tengok nanti apa yang dimaksudkan dengan penyulingan berperingkat. Dan juga proses peretakan. Hidrokarbon berantai panjang. Rantai panjang, maksud panjang lah. Pada suhu tinggi dan ada makin catalyst.
So ada dua proses utama kat sini yang menghasilkan hidrokarbon. Okey, jadi ada sedikit nota. Kumpulan 7. Okey. Ini yang kita belajar dalam kumpulan 17, Daya van der Waals. Daya van der Waals ni antara molekul. Kita ambil contoh. Ini molekul hidrokarbon yang pertama. Okey, molekul. Maksudnya ini zarah yang pertama. Dalam ini antara C dengan H ni, CH ni kita nak dia adalah ikatan kovalen. Ikatan kovalen ni dalam sebatian tu. Okey. So CH4 ni dia wujud sebagai molekul. Maksudnya ada lagi kawan-kawan dia lain, kawan-kawan dia sebelah. Banyak lagi lah. Ini kita tunjuk contoh dua saja. CH4 yang pertama A, CH4 yang kedua B. Antara A dan B itu ada satu daya yang awak belajar tahun lepas dinamakan van der Waals. Ikatan dalam molekul. Ikatan dalam molekul itu adalah ikatan kovalen. C dengan H, C dengan C adalah ikatan kovalen, iaitu unsur bukan logam dengan bukan logam. Antara molekul A, molekul B, C dan seterusnya, itu adalah daya van der Waals. So daya van der Waals ni sebenarnya lemah. Asalnya lemah. Tapi bila molekul semakin besar, macam kita lah. Kecil-kecil lemah kan. Tolak je jatuh. Kalau baby tu. Dah besar, cuba tolak macam ni, jatuh tak? Tak jatuh. Macam tu lah. So daya van der Waals ni dia semakin kuat apabila saiz molekul bertambah. Jadi takat didih hidrokarbon bertambah apabila saiz molekul hidrokarbon itu bertambah. Contoh bertambah ni kita lepas ni apa maksud hidrokarbon tu semakin besar. Okey, ada nota kat situ. Padam balik. Okey, hidrokarbon yang mempunyai takat didih yang lebih rendah, dia akan meruap dulu, menjadi wap lebih dahulu, naik ke atas bahagian atas. Kali yang lebih tinggi, takat didih lebih tinggi, hidrokarbon lebih besar lah. Saiz lebih besar, dia akan terkumpul di bahagian bawah. Kita tengok, ini dia. Okey, kita tengok inilah dia penyulingan berperingkat. Okey, ini adalah kita tengok dia punya flow. Ini adalah petroleum, dialirkan kepada apa ni nama panggil apa tadi? Menara. Apa nama special dia ini? Ada tak nama dia? Menara penyulingan. Okey, ini namanya buku teks saya buku 67. Buku surat 67. Kalau ada buku teks, saya tengok buku teks 67. So ini namanya menara penyulingan. Kenapa menara? Tinggi. Menara lah. Kalau setingkat kita tak panggil menara. Jadi kalau tengok kat situ, awak tengok kat sini C1 hingga C4. Bilangan C. Okey, cikgu cuba lukis. Okey. Maksud C1 ni macam ni. C1. Molekul dia ada C1 saja. Okey. Kalau C2 macam ni. Awak akan belajar detail dalam bab Alkana nanti. Faham tak? Maksudnya bilangan atom, bilangan molekul dia, saiz molekul dia semakin besar. Nampak tu? Sebab bilangan C dia bertambah. Ini C ada 1. Ini C dia ada 2. Maka saiz molekul dia bertambah. Bagaimana penerangan tadi, semakin bertambah besar molekul, mana tadi? Van der Waals ni dia pegang molekul A, B, C, D dan seterusnya lah. Banyak molekul dia pegang. Dia tarik daya tarikan. So nak putuskan dia tu agak susah bila molekul tu semakin besar.
Okey, itu baru C2. Awak bayangkan kalau C4. C1, 2, 3, 4. Macam ni. Okey, awak akan belajar detail nanti bab arkana. Ini C4. Bilangan C4. Ini So, rujuk muka surat 67 nanti, apa maksud C1, C4 ni? Bilangan atom C dia. Bilangan atom C dalam molekul hidrokarbon tersebut. Contoh kalau C9 ni, ada 9 lah. Ini C9 So, ada 9. Okey, awak lukis C ni sampai ada 9 C. Okey, boleh? Boleh faham? Awak tengok ke atas tu C dia sikit. C1 hingga C4. Bawah C5, C9 sampailah yang paling bawah sekali kat situ ada lebih daripada 70 C. Ini. Lebih daripada 70 C. Awak tengok takat didih dia akan semakin meningkat. Okey, daripada 40 hingga 75 meningkat 75 150 meningkat lagi sampailah lebih 500 darjah Celsius. Okey, jelas bilangan C? Cikgu, Anis nak masuk. Oh, okey. Itulah lain kali gunalah MOE. Sekejap, dia guna buka. Dah, dapat. Anis, mana Anis? Tak ada tu. Ke merajuk dah? Anis? Nama penuh Anis apa? Tak ada ni? Dapat dah. Okay. MOE tapi tak masuk Dia tak automatik masuk walaupun MOE. Pelik betul pula Sepatutnya MOE. Nas pun tak boleh masuk tadi. Oh ya ke? Lain kali bagi tahu cepat-cepat. Cikgu rasa saya dah WhatsApp group. Okey. Sebab bila dia rasalah bila dia dah start present dia tak auto dah. Macam tu rasanya. Kena pakai dua screen lah macam ni. Okay, so kalau ada yang nak masuk, bagi tahu kat group tu, bagi tahu cepat-cepat. Kesian kawan nak masuk. So, siapa tadi? So dah merajuk tu, tak masuk lah tu. Nazran. Nazran ke? Ya. Bagi tahu dia balik boleh masuk. So bila nak masuk bagi tahu. Dah lah tengah explain yang susah ni. Okay. So boleh faham bilangan C tadi? Boleh C1 maksudnya saiz dia kecil. So bila bertambah banyak C, molekul dia semakin besar. Okay. Jadi kita lihat kegunaan yang pertama, atas sekali LPG. Okay. Gas memasak. Lepas tu kita ada petrol, bahan api kenderaan bermotor. Lepas tu kita ada naftalina. Lepas tu kita ada kerosin. Tengok masing-masing kegunaan dia untuk minyak apa tu? Minyak kapal terbang. Bahan api kapal terbang, minyak pula. Bahan api kapal terbang. Dia tak guna minyak macam Petronas tu Dia ada. Sekejap, ada yang masuk. Dah, berjaya. Nampak pop up tadi. Selamat datang Wan Nazran. Lama wirid Okey. Mana tadi? Okey. So yang kat sini yang penting awak tahu konsep dia penyulingan berpingkat yang saiz kecil. Saiz kecil ditentukan oleh apa? Bilangan C. Sini bilangan C dia. Bilangan C sedikit. Bilangan C kat sini, yang bawah ni, bilangan C banyak. Bila banyak, besar. Bila besar, molekul dia besar, maka takat didih dia semakin besar. Relate dia dengan daya van der Waals. Awak kena faham van der Waals daya antara molekul. Dia pegang, dia tarik molekul tu. Okay.
Tadi penyulingan berperingkat. Ada soalan kat situ? Kegunaan awak boleh baca muka surat 67 daripada atas LPG, gas memasak sampailah yang bawah sekali tu jalan tar, jalan raya daripada bitumen, namanya bitumen. So itu adalah sebatian hidrokarbon. Paling besar molekul dia dan paling banyak atom C dia. Kegunaan dia untuk menurap jalan raya. So kalau tengok dia punya warna, okay, kat sini ada melibatkan warna. Kalau molekul kecil, takat didih rendah, sudah semestinya. Warna cerah, mudah menyala, kurang likat. Kurang likat ni maksudnya tak pekat lah. Awak tengok minyak petrol kan? Minyak petrol kalau awak tuang, dia cair kan? Tapi kalau awak tengok minyak pelincir kat sini, bezakan yang benda yang mudah nampak lah. Minyak pelincir yang perempuan tak pastilah boleh imagine ke tak. Kalau petrol tu dia cecair macam air lah. Kalau minyak pelincir ni dia pekat. Okay, pekat. Tapi kita tak sebut pekat. Kalau pekat tu macam masakan ke warna, kita sebut likat. 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 Macam minyak pelincir tu kita panggil likat. Kalau awak tak tahu minyak pelincir macam mana, contoh minyak gamat. Minyak gamat kan? Minyak gamat pun cair juga. Kena tahulah minyak pelincir tu macam mana dia punya tekstur tu. Dia likat. Okay, ada soalan untuk penyulingan berperingkat? Panjang sikit kat sini. Ada lagi nak masuk? Tak ada. Oh ada. Kena sentiasa tengok. Okay. Lain kali masuk awal-awal Okay. Ada lagi? Tak ada. Kita teruskan dengan yang bunyi tu apa? Kita teruskan dengan sumber penghasilan hidrokarbon seterusnya. Tadi penyulingan berperingkat. Yang kedua peretakan. Bahasa Inggeris apa? Peretakan apa lupa dah. Proses hidrokarbon rantai panjang dipecahkan kepada hidrokarbon yang lebih kecil. Apabila dipanaskan pada suhu dan tekanan tinggi. So ada syarat dia. Suhu mesti tinggi. Dan tekanan juga tinggi. Dengan mangkin. Dah jumpa perkataan mangkin sebelum ni dalam kadar tindak balas. Apakah mangkin? So mangkin yang selalu digunakan aluminium oksida ataupun silikon oksida, dioksida. Okay. So dia menghasilkan hidrokarbon yang lebih kecil seperti petrol yang digunakan sebagai bahan api. Kalau tengok tadi petrol kat atas kan? Okay. Okay, so ini awak tak dikenalkan lagi dengan alkena dan alkana. Okay. So ingat peretakan ni daripada yang panjang, hidrokarbon panjang, jadi hidrokarbon lebih kecil. Kita tengok gambar. Okay, so ini panjang. Macam rantai yang panjang. Okay, rantai yang panjang. Melalui proses peretakan, dia akan menghasilkan 3, kat sini contoh 3 lah. 3 molekul berlainan. 3 molekul berlainan. Tak semestinya 3, tapi ini contoh. Daripada satu rantai yang panjang, melalui proses peretakan, dia menghasilkan hidrokarbon yang lebih kecil. Apa syarat dia? Suhu, tekanan tinggi dan ada mangkin. Suhu, tekanan, mangkin, STM. Itu 3 syarat. Kalau tak ada suhu, tak ada tekanan tinggi, tak ada mangkin, tak boleh. Tak boleh potong-potong macam tu, tak boleh. Okey, contoh kat sini. Ada berapa C contoh 2 ni? Cuba kira. 7. 3, 4, 5, 6, 7. Okey. So, melalui proses peretakan, dia dipecahkan kepada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nampak? Okey, dipecahkan kepada hidrokarbon yang lebih pendek. Okay. So, ini double bond. Maksudnya tepu.
Tak tepu. Okay. So in detailnya awak tak ada dalam silibus lah macam mana proses peretakan tu berlaku lah. Okay, tak ada secara detail kita belajar. Mungkin di peringkat lebih tinggi. Mungkin kalau awak ambil kimia lagi. Okay, so itu kat sini dekana. Okay, itu contoh dua tadi. Dalam ini adalah formula, awak akan kenal nanti, ini namanya formula formula struktur. Okay, yang kita lukis-lukis ini namanya formula struktur. Ini namanya formula molekul. So mungkin dah lupa kan. Formula molekul menunjukkan bilangan atom yang ada dalam suatu batian. So daripada C10 jadi C5. Jadi rantai hidrokarbon yang panjang jadi rantai hidrokarbon yang pendek. Syarat apa? S, T, N. Suhu tinggi, tekanan tinggi ada makin. Okay. Alright, ini adalah aktiviti dalam makmal. Okay, apa yang kita buat? Kita cuba melakukan penyulingan berperingkat untuk petroleum. Okay, so apa yang kita buat kat sini, kita panaskan sebatian molekul sebatian petroleum, kita panaskan. Okay, panaskan. Bila dipanaskan, dia ada sampai satu tahap dia dia dah melebihi takat didih dia kan. Bila dah sampai takat didih, daripada cecair dia akan jadi gas, itu wap. So bila kita panaskan tu, nampak itu ada wap-wap naik tu. Naik, dia akan turun ke sini dan kondenser Liebig ni dia membantu kondensasikan. Kondenser. So kondenser tujuan dia nak kondensasi. Apa maksud kondensasi? Gas yang terhasil tadi dia akan jadi cecair, terkondensasi kepada cecair. So apa yang dia buat? Kita masukkan petroleum setelah disukat. Porselin tu tujuan dia untuk memangkinkan, meningkatkan suhu, meningkatkan suhu bagi makin. Okay, kita panaskan petroleum sebagai bahan dan kumpulkan 4 pecahan petroleum di dalam 4 tabung uji berasingan. Okay, so kita tengok kat sini ada termometer. So pada julat 30 hingga 80, kita, ini julat dia, suhu 30 hingga 80. Ni 80 ni, 80 hingga 120, 160 dan 160 hingga 200. Okay. Kita kumpulkan 4 pecahan yang kita dapat. Maksudnya setiap kali mencapai 80, kita kumpulkan. Ini dia hasil sulingan. Lepas tu kita teruskan penyulingan. Bila maksimal 80 dan julat 80 hingga 120, kita kumpulkan hasil sulingan yang seterusnya. Dan seterusnya sampailah 200. Okay. So apa yang kita nak perhati, kita rekodkan warna serta kelikatan dia. Macam mana likat ataupun cair. Okay. Alright. Dan perhatikannya. Okay. So ini agak susah sikit lah nak cerita sebab tak boleh nak buat kan. Okay, nanti kalau ada videonya, cikgu akan cuba share lah. Kita tengok. So sekurang-kurangnya awak tahu ada aktiviti makmal yang boleh dibuat. So mungkin ada dalam modul ataupun buku teks. Buku teks muka surat 69. Okay, ada pada muka surat 69. Okay, so ada beberapa perbincangan kat situ. Mengapakah serpihan porselin dimasukkan dalam kelalang dasar bulat? Okay, mengapakah termometer biasa tidak digunakan
dalam aktiviti ini. So ini antara soalan-soalan yang biasa ditanyalah. Apakah hubungan antara takadiria pecahan dengan warna? So kita akan dapat warna. Ingat tadi penyulingan berperingkat, atas warnanya cair. Bila ke bawah warnanya gelap. Kelikatan. Kelikatan, awak ingat likat tu macam kepekatan. Okay, macam kepekatan. Benda pekat dengan benda yang tak pekat kan. Tapi kita gunakan istilah kelikatan dalam hidrokarbon. Kuantiti jelaga ni, okay, bila sesuatu petroleum tu dibakar, kita letak kertas putih kat sini. Okay, dia akan menghasilkan berapa pasal nak kalau kita bakar kertas ke, dia ada hasilkan asap-asap hitam tu. Itu adalah jelaga. So kita tengok jelaga siapa yang lebih gelap. So apa kaitan dia? Okay. Yang mana jelaga yang lebih gelap. Okay. Okay, dan ini yang terakhir kot. Ini terakhir, sumber alternatif hidrokarbon. Okey, boleh. Dua proses. Satu penyulingan berperingkat, satu lagi peretakan. So ini rasa dalam modul nilam ada. Kita cuba tengok kejap lagi. Kita pergi dulu yang last, yang terakhir untuk malam ini. Sumber alternatif hidrokarbon ada dalam buku teks muka surat 70 Okay, muka surat 70. So, sebutan karbon, alternatif pilihan lain selain pada hidrokarbon, kita ada biogysim. Okay, so apa biogysim ni? Biogysim ni adalah, siapa boleh jawab? Bahan organik daripada tumbuhan dan haiwan. Daripada tumbuhan atau haiwan. Okay. Jadi kita tengok sini contoh bioetanol, tak nampak jelas kat situ dalam buku teks tu. Okey, so ada biodiesel. Dalam buku teks awak ada tak jelaskan juga biodiesel, bioetanol dan biogas. Okey, so nanti sila cari maklumat sikit bioetanol tu daripada apa, biodiesel tu daripada apa, biogas pula daripada apa. Yang kita tahu sekarang sama ada daripada tumbuhan atau haiwan. Itu dia. So sumber alternatif ni tujuan dia untuk menggantikan bahan api fosil. Kita tahu lama-lama hidrokarbon ni mungkin dia dah semakin berkurang. Kita tahu cari gali petroleum di dasar laut. So mungkin lama-lama sumber petroleum tu mungkin berkurang dan tak boleh nak tampung penggunaan manusia di bumi ini. Jadi kita perlukan sumber-sumber alternatif menggantikan hidrokarbon. So inilah dia biogysim. So macam dalam buku teks bagi tahu, saintis meramalkan kebanyakan result simpanan petroleum ataupun sumber petroleum sekarang akan habis dalam masa 100 tahun. Dalam masa 100 tahun ini, kita tak tahu dia mula daripada bila 100 tahun itu, diramalkan akan habis sekiranya kita guna macam sekarang lah. Naik kereta, naik bas, naik motor macam sekarang. So kat situlah sumber alternatif dicari. So kemajuan teknologi menyebabkan saintis jumpa pelbagai alternatif menggantikan hidrokarbon. Dia berfungsi sebagai bahan api, apa-apa saja yang boleh menggantikan hidrokarbon tadilah. Okay. Sebagai contoh, cikgu tak silap cikgu lah. NGV dalam teksi tu, itu kalau tak silap cikgu lah, nanti kita sama-sama cari maklumat lah. Cikgu tak terfikir cari maklumat. Natural gas, apa maksud V lupa lah. Nanti kita sama-sama cari NGV.
Adakah dia kategori biojisim? Ataupun dia kategori hidrokarbon juga? Kita tengok. Sebab dia NGV ni mesra alam. Mesra alam. Dan juga lebih jimat. NGV Natural Gas V apa? Vehicle. V apa? Vehicle. Vehicle. Ha. Natural gas. Mesti ada vehicle. Okey, betul lah kot. Alright. So sudah habis 2.1. Kita berkenalan dengan sebatian karbon. Okay. So kita ingat balik dalam bentuk mind mapping. Mula-mula kita jumpa sebatian karbon. Apa sebatian karbon? Mesti ada C. Dan organik, tak organik, bezanya apa? Organik daripada benda hidup, tak organik daripada bukan benda hidup. Seperti batu. Okay, lepas tu kita ada pula hidrokarbon H dan C sahaja. Bukan hidrokarbon H, C dan unsur lain. Hidrokarbon tepu. Apa maksud tepu tadi? Dia mempunyai satu ikatan tunggal. Dia punya hanya, bukan satu. Dia punya hanya ikatan tunggal. Antara C, ingat antara C dan C. Tunggal. Tak tepu pula, sekurang-kurangnya dia ada satu ikatan ganda dua. Antara C ni. Ataupun ganda 3. Okay, 1, 2, 3, 4. Macam tu. Ganda 3 antara C. Ikatan karbon. Okay. Salin dan lengkapkan tindak balas yang berikut. Okay, bincangkan kepentingan proses peletakan ini dalam buku teks muka surat 70. Okay. 70 dan kita lihat modul nilam. So, sempena kita masuk tajuk baru ni, mungkin semangat dia lebih lah. Sebab dah berapa bulan kita sangkut pada bab pertama kan. Bab yang sangat mencabar itu. So, bila kita masuk bab baru ni, semangat barulah. Jangan tangguh-tangguh study. Jangan tangguh-tangguh buat latihan. So, teruskan. So, esok cuti kan. Ambil masa sedikit je ni. Sebelum berehat, kejap lagi. Sebelum pergi tengok movie. Mungkin awak boleh terus study sedikit daripada muka surat 6-7 kalau dalam modul 6-7. Banyak juga 6-7 sampai 7-2, tapi tak banyak pun sebenarnya yang perlu diisi. Dia lebih banyak kepada nota. Cuba tengok modul masing-masing. 6-7 kita ada pengenalan apa sebatian semua tu, definisi. Lepas tu hidrokarbon dan bukan hidrokarbon, tepu tak tepu, kita ada penyelingan berperingkat. Penyelingan berperingkat ni awak sekurang-kurangnya boleh hafal lah. Atas tu LPG, lepas tu ada petro, naftalina pula, naftalina tu buat gegat. Minyak tanah, minyak diesel, pelincir, bahan api dan bitumen. Lepas tu kita ada jumpa tadi eksperimen penyelingan berperingkat. Okay. So sampai 72 sajalah. Okay. Seelok-eloknya awak terus buatlah modul nilam ini. Okay. Ada apa-apa soalan? Sebatian karbon ni juga panjang. Panjang, awak kena faham daripada awal asas dia ini. Perlu daripada awal ni awak faham ikatan CC semua, CH semua ni. Kita akan jumpa nanti siri homolog. Kat situlah dia mula mencabarnya. Awak kena bezakan kumpulan yang pertama, kumpulan yang kedua. Kita ada alkana, kita ada alkena, alkuna, kita ada alkohol, asid karboksilik, ester. Semuanya sebatian karbon, ada C. Dan alkana, alkena tu apa dia? Kita akan tengok nanti next week lah. InsyaAllah hari Rabu ni.
2.2 siri homolog. Kalau nak lebih advance, awak bacalah dulu buku teks. So bila dalam kelas online nanti awak akan lebih cepat faham lah. Okay, ada apa-apa soalan untuk tajuk hari ini? Jenis-jenis batian karbon? Tak ada. Tak ada. Oh, Nazran laju jawab. Saya dah. Okay. Kita ada berapa orang hari ni? 3, 12. Okay. Dari Iqbal memang masalah internet lagi ya? Dari Iqbal. Dia lupa lah senari nama kita tengok balik ni. Tak sure lah Iqbal. Itu kata masalah internet. Tak apa kita tengok. Tapi waktu kelas yang betul siang tu okey lah. Biasa full lah. Ada. Ada. Okay, tak apalah. So ni pun dah cikgu rekod. So ada yang tak dapat masuk tadi tuition. So boleh tengok rakaman lah. Yang lain-lain? Asyikah ada, Siti Zainab, Senyap malam ni. Nurin, Nur Edina, Hani Camelia, Syarik. Okey Syarik. Okay, muka pun cikgu lupa lah. Syarik mana satu. Kesian batch awak ya. Batch 2021 ni lebih kesian lah sebenarnya. Tak apalah, itu cabaran lah. Itu cabaran. Cuma yang kita rasa okey sikit, SPM lambat lagi kan, 2022 bulan Mac kan. So kita cuba selesaikan silibus. Kita kena buat banyak latihan lah dan modul. Fadlin, nanti ada trial ke cikgu? Trial sudah semestinya mesti ada. Dalam jadual ada. Cuma macam tu lah. Tahun lepas pun jadual ada. So tiba-tiba PKP, PKPB, PKPP. Kalau periksa pertanian? Apa dah? Periksa pertengahan. Yang hari tu punya sambung ke? Dia sepatutnya dalam jadual ada macam tu. Okay? Sekarang awak jangan stres pada exam tau. Awak jangan stres. Sebab exam tu, dia sebenarnya nak uji je. Cikgu pun sekarang tak tahu kemampuan awak sampai mana ni. Sebab tu kalau boleh kita nak tengok jugalah yang awak mampu buat setakat mana. Cikgu nak cuba cari soalan tapi tak jumpa yang mudah lah. Yang quiz yang ready made dah ada ke. Tapi tak jumpa lagi. Jadi awak teruskan dulu dengan modul. Kalau tak pun nanti cikgu percaya ramai ada printer kan. Mungkin cikgu akan share beberapa soalan format SPM lah. Tapi jangan risau pada fasa ujian. Peperiksaan tu sebenarnya nak uji. Macam ujian satu itu pun, cikgu nampak ramai tak faham konsep yang elektrokimia. Macam tu lah. Kat situ pun cikgu dapat nampak lah. Tapi jangan risau. Jangan stres pada peperiksaan. Belajar je. Modul ada. Sila buat. Ada apa-apa masalah? PM je. Jangan risau. Okay. Kalau lambat cikgu jawab, ingatkan lagi sekali Okey cikgu. Okay. Syakir. Ahmad Syakir. Ya cikgu. Ada. Nak taranum ke? Tak. Tak ada. Aku nak tutup dengan Wan Asra Resi Taranum. Wan Nur Atira. You dah lupa muka seorang ni. Wan Nur Atira. Yang baru kan? Hari tu kan? Baru kan? Okay, lepas tu Anish pula. Anis yang duduk belakang selalu ke? Ya. Nazran ingatlah. Asif pun cikgu dah tak ingat. Pengawas tu ke? Asif ada? Senyap ni. Dia pengawas. Dia pengawas. Okay, betul lah. Selalu dekat Dana Iqbal rasanya. Okay, kalau tak ada apa-apa soalan, kita tutup kelas kita dengan tasbih kafarah dan surah wal asr. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asr inna lillahi illa alladhina. Okay, terima kasih semua atas kehadiran walaupun Jumaat malam minggu ni, esok Sabtu.
Tapi itulah kita nak kejar silibus yang cikgu tinggalkan hari tu. Okay, so sekarang dia banyak bergantung pada awak semua cikgu ni bantu je cerita. Awak yang penting awak buat modul tu. Modul dah ada. Modul nilam ni antara yang terbaik tau. Antara yang terbaik di pasaran sebab kalau tengok nota semua dia komplit, padat dan latihan dia pun memang format SPM. Ditulis oleh guru cemerlang, sebenarnya guru pakar ni, pakar kimia. Okay. So manfaatkan modul yang hanya berharga RM10. Cikgu pun tak semak lagi bayaran tu. Adakah semua dah bayar belum? Cikgu dah download Google Form itu. Cikgu dia share, mungkin awak pun dah lupa dah bayar tak bayar. Okay, Google Form kan, cikgu isi itu kan bayaran. Okay, so macam ni lah. Kita PKP banyak halangan tapi kena teruskan juga bukan awak saja, cikgu pun ada masalah dengan nak sampaikan tak macam kat sekolah kan. Kat sekolah kita boleh buat eksperimen. Kat sini kita hanya boleh tunjuk video. Susah sikit. Okay, so nanti kita akan bincang modul redox kalau ada permintaan lah. Okay, so awak semak dulu dengan jawapan cikgu bagi. Dan kalau ada yang tak faham apa-apa, sila bertanya. Jangan simpan. Okay, itu saja malam ni. InsyaAllah kita jumpa hari Rabu lah. Dan selepas ni pun mungkin kita buatlah kelas-kelas macam ni. Tengok pada masa lapang masing-masing. Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih cikgu. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Selamat malam. Terima kasih cikgu. Sama. See you go. Sama.